kan? Salam, siapa? Aku student lah yang kita ambil PhD sama-sama tahun 2009 tu. Ingat tak? Oh, kau habis belajar tu nak terus kontak terus? Biasalah. Bawa diri. Ni nak kau ke? Anak aku hantar kat sekolah ni tadi. Baru daftar, aku baru pindah kat sini ikut suami aku. Kau hantar anak kau sekolah kat sini. Honestly aku pun nak hantar anak aku sekolah kat sini juga. Tapi aku fikir-fikirkan balik. Aku hantar sekolah anak aku dekat sekolah kemasaan je. Oh, ya ke? Sebab aku hantar kat sini pun sebab aku rasa sekolah ni kan sekolah Mandarin. Nanti budak ni senang bila dah besar, senang nak cari kerja, boleh fasih bahasa Mandarin kan, third language kan. So senang untuk dia, lagipun dia bergaulan dengan Cina sikit. Sebab senang untuk otak dia juga cerdas. Budak-budak Cina kan pandai calculation. Oh, siapa nama? Cakaplah nama. Malu macam bapak dia. Malu sikit. Sebenarnya ni aku secara peribadi aku rasa baik aku hantar sekolah. Aku rasa better kerajaan ni. Kau ni mandai je. Kau dah lupa ke pada dasar penyata Rahman Talib 1970 dengan Akta Pendidikan 1957? Pertama, kan bahasa ibunda kita ni dijadikan sebagai bahasa rasmi dekat mana-mana sekolah pelbagai aliran. Kedua, sekolah pendahulu pun gunakan bahasa ibunda untuk bahasa perantara antara murid dengan guru. Lepas tu, geografi dengan sains pun geografi dengan sejarah pun menerapkan unsur-unsur daripada Malaysia. Itu pun dah cukup dah untuk kita. Asalkan kita hidup aman dan damai, itu pun dah bersyukur. Ya, aku faham. Tapi bagi aku, sistem pendidikan di Malaysia ni yang dilaksanakan sebenarnya tidak menunjukkan perpaduan yang kukuh. Dan kita masih lagi terikat dengan dasar apa yang penjajah bawa. Dasar yang kita, kau sendiri tahu, dasar konsep pecah dan perintah dan juga dasar laissez-faire yang merupakan dasar bebas dan English sendiri gagal untuk menyekat perkembangan sekolah tersebut. Selain itu, sekolah vernacular ni sebenarnya menerapkan bahasa, budaya dan keturunan dan amalan budaya mereka sendiri. Ini kerana pelaksanaan di sekolah Cina menerapkan sistem perkongsian dari sudut ilmu pengetahuan dan kepercayaan sendiri dekat kaum Cina ni. Selain itu yang aku nampak, para pelajar menyamai tenaga pengajar sendiri dan meletakkan guru-guru mereka ini menyamai satu garisan hierarki, di mana sistem yang mereka bawa adalah sistem mengingati dan mengulangi tanpa menjiwai diri apa yang diorang ajarkan. Dan lebih aku kesian dekat pelajar itu sendiri. Yang ketiga, aku sentuh dari segi bahasa. Cuba kau tengok, bahasa Mandarin tu adalah bahasa perantara di dalam sekolah itu. Dan bila anak kita sendiri ni, bila berginjak ke sekolah, bila sekolah menengah, diorang terpaksa masuk dalam sekolah kelas pemulihan atau peralihan. Kau sendiri faham kan, sekolah peralihan ni diwujud. Betul juga tu apa yang kau cakap tu, Den. Ni, kau teringat tak apa yang berlaku dekat Negeri 9 kat sekolah Cina? Oh, yang diorang nyanyi lagu kebangsaan dalam bahasa Mandarin tu kan? Setahu aku kan, lagu kebangsaan ni kita tak boleh ubah tau dari bahasa selain daripada bahasa Melayu. Dia dah termaktub di bawah Akta Lagu Kebangsaan 1968. Sebabkan kita selalu bertolak ansur dengan penduduk minoriti ni bagi impak pada negara kita. Diorang macam dah tak sayangkan negara, lepas tu dah tak hormat pada sejarah kita. Lepas tu aku takutlah negara kita jadi macam Singapura. Walaupun penduduk diorang berbilang budaya, bangsa dengan agama,
Tapi kerajaan diorang pun yang mengamalkan dua bahasa pun still gagal juga untuk menyatupadukan kaum diorang. Ini mungkin sebab penggunaan bahasa Inggeris dah dijadikan sebagai teras the Singapore Creed Code. Sebabnya pada mulanya tumpuan bahasa Inggeris tu pun dijadikan sebagai bahasa praktikal, tapi sekarang ni dah dijadikan sebagai budaya bahasa nasional pula. So konsep ni pun bukanlah konsep baru. Konsep ni kita boleh tengok macam dekat Amerika Syarikat tu, diorang pun dah mengamalkan macam tu. Kat Singapura diorang cuma nyanyikan lagu kebangsaan je dalam bahasa Melayu. Selebihnya yang lain-lain, percakapan, tuturan harian semua dalam bahasa Inggeris. Nampak pun kau. Sebenarnya aku bukan nak bangkitkan isu diskriminasi kaum, tetapi hakikatnya kau kena tahu dan bagaimana kita menilai isu ni. Jika kita melihat dari sudut positif, positiflah dia. Bila kau melihat dari sudut sebaliklah penilaian dan hasil tu. Bukan apa. Aku paling risau generasi anak-anak kita ni, generasi Z. Aku pernah terbaca satu artikel di mana di Britain dan di Jerman, anak-anak muda sekarang ni dah tak menjiwai dan tak ada sifat-sifat patriotik. Yang paling menakutkan aku, diorang fight ataupun melawan dari sudut institusi yang tradisional tu. Bagi aku, pendidikan di sekolah kebangsaan tu dah banyak atau perlu ditambah baik atau dipertingkatkan. Tenaga pengajar pun patut terlibat dengan latihan dan konsep pendidikan ni mengikut pengedaran masa. Dan kau jangan lupa, di sekolah kebangsaan ni pun ada macam-macam kaum. Bukan sekadar Melayu, Cina dan India je. Dan aku teringatlah kisah yang bendera Malaysia yang dipasangkan terbalik tu. Mereka ni macam seumpama tak menghormati kedaulatan dan kesusilaan yang dah tertulis dalam rukun negara. Lepas tu satu lagi aku teringat kes sejarah sekolah Cina ni pun ditubuhkan untuk membangkitkan rasa benci pada orang Inggeris. Tu aku tak boleh nafikan. Tapi kita perlu melihat dan kita perlu mengubahnya. Kita tak boleh ubah sepenuhnya. Namun kita boleh menerapkan atau mendidik anak kita ni berkenaan rasa hormat, rasa sayang kepada anak-anak kita. Macam kecil-kecil macam anak kau tu, Syami. Okey. Dan paling aku takut adalah isu perpecahan kaum. Aku tak nak berpecah lagi. Betul tu, aku pun mungkin terlampau ikutkan perasaan kot. Lepas tu terlampau termakan sangat dengan peristiwa kat Kampung Medan dulu pada 2001 tu. Mungkin sebab tu efek aku hantar anak aku kat sekolah Cina. So aku pun rasa sekarang ni sewajarnya lah kerajaan dia menubuhkan satu sekolah je, satu Malaysia. Senang dia nak mengelola dengan memperuntukkan bajet yang mencukupi lah untuk menaikkan taraf pendidikan kat Malaysia ni. Nampak pun kau. Nampak tak kenapa dan mengapa aku terangkan benda ni. Okeylah Mi, lama sangat aku berbual dengan kau ni. Habis masa lunch aku. Sekejap lagi meeting pukul 2 dengan pukul 4 ni. Okeylah Din, terima kasih lah untuk info. Apa-apa nanti kita contact lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okeylah.